Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Anwar jawab surat berunsur fitnah Hadi. Makcik Kia sibuk tidak sempat main TikTok. Kuarantin yang turun dari kayangan pula dipersoal. Pemimpin anak muda tolak menteri TikTok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Surat Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang kepada Gerakan Pemimpin Islam Dunia yang ditulis dalam bahasa Arab bertarikh 22 Mac 2020 diterjemah oleh Friends of Harapan. Surat Hadi yang penuh dengan fitnah jahat itu mendakwa kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 lalu menyebabkan negara jatuh kepada situasi yang amat bahaya kerana keputusannya memihak kepada majoriti non-Muslim yang mempergunakan Tun Dr. Mahathir. Hadi menuduh kononnya terdapat peluang campur tangan pihak asing yang memusuhi Islam dan kaum muslimin seperti yang terjadi pada negara-negara Islam lain seperti negara Arab. Beliau juga mendakwa keadilan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan sebuah parti sekular pragmatik yang dianggotai golongan Melayu Muslim sekular dan juga kelompok bukan Muslim daripada bangsa Cina dan India yang kebanyakan mereka beragama Kristian. Parti Tindakan Demokratik DAP kata Hadi majoriti anggotanya Cina beragama Kristian dan sakit baki daripada Parti Komunis yang telah diharamkan dan juga pemikir-pemikir liberal. Sementara itu, Parti Amanah Negara Amanah pula berorientasikan Islam liberal sekular yang dibentuk oleh Anwar Ibrahim dan juga pimpinan DAP. Hadi berkata berlaku usaha dalaman untuk mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri oleh DAP Keadilan dan Amanah bagi mengetepikan Tun Mahathir dengan sokongan Amerika Syarikat, Eropah, Singapura, Zionis dan juga Freemason. Anwar menafikan tuduhan Hadi bahawa beliau orang besar Freemason. Dalam satu kenyataan media menerusi video, Anwar memuat naik satu berita pada tahun 2006 menunjukkan seorang lelaki yang bernama Anwar Ibrahim yang ternyata bukan beliau. Cuba tengok gambar Anwar yang dikatakan Anwar Ibrahim ni siapa dia? Shirley and brother Phil Conker, Nawal and brother Anwar Ibrahim. Itu tahun 2006. Dia kata 2006 Anwar di Amerika Syarikat. Memang sahih. Ya Allah, kalau nak politik pun, nak sokong UMNO ke, janganlah sampai macam tu. Tengok tu Anwar. Takkanlah saya tahun 2006 sehat, segar, bugar dan tengok tu. Jadi takkanlah nak boleh keliru. Nyata, kita nak buat tuduhan. Semak. Lelaki berbadan gempal itu dikatakan salah seorang pemimpin Freemason. Anwar mengecam pihak yang menggunakan sumber fitnah termasuk daripada orang yang fasik untuk disebarkan kepada pemimpin Islam seluruh dunia. Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri yang kini dilantik sebagai Menteri Agama Perikatan Nasional memetik firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 berhubung tabayun. Ayat tersebut bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Beliau merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 12 yang menyeru orang yang beriman supaya mengelakkan diri daripada prasangka. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani.
Rencana tersebut bertajuk Bayang Linas siri ke-184. Tabayun dalam penerimaan dan penyampaian berita masih ada dalam laman rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Oleh kerana anda yang melantik mufti tersebut sebagai Menteri Agama, maka dengarlah nasihat beliau, bukan mendengar berita daripada orang yang fasik. Tuduhan Hadi mengenai pemilihan Anwar sebagai Perdana Menteri untuk menggantikan Tun Dr. Mahathir juga adalah fitnah kerana ia sebenarnya berdasarkan kepada muafakat sebelum pilihan raya umum ke-14 lagi. Kata Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad, kesemua tuduhan tersebut dibuat bagi meyakinkan penerima surat kononnya Pakatan Harapan merupakan musuh dan ancaman kepada Islam. Berdasarkan hujah dangkal itu, Abdul Hadi cuba menjustifikasikan tindakan PAS memimpin usaha pembentukan kerajaan pintu belakang yang tidak bermaruah itu, tegas Khalid. Menurut bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu, Kerajaan Pakatan Harapan meletakkan kepentingan Islam dan umat Islam sebagai agenda pentingnya. Namun kata Khalid, PAS sanggup mempertahankan dan bekerjasama dengan UMNO yang telah ditolak oleh majoriti rakyat Malaysia ekoran skandal penyelewengan wang rakyat dan rasuah yang berleluasa. Ini adalah tuduhan yang berat yang boleh menjejaskan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara-negara yang dibabitkan, ujar Khalid. Akar umbi menyeru agar pemimpin Pakatan Harapan mengambil tindakan terhadap fitnah jahat ini. Jika pemimpin tidak peduli tentang fitnah peribadi, terpulanglah. Tetapi pedulilah tentang fitnah terhadap Islam yang sedang berleluasa ini. Persoalan ke mana hala tuju Kerajaan Melayu Islam Perikatan Nasional yang dilontarkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Permatan Pasir Muhammad Faiz Fazil nampaknya hanya dibawa angin lalu. Menteri lebih teruja untuk bermain TikTok atau cuba meniru gaya Doraemon untuk memujuk suami malas menolong daripada memikirkan tentang perkara yang berat seperti ekonomi orang Melayu pasca COVID-19. Kata Faiz, Menteri-Menteri Perikatan Nasional dilihat tidak serius dan kompeten menyelesaikan isu rakyat. Ekonomi tidak bergerak dan kebuluran mula terjadi namun tiada langkah konkret yang diambil. Petani dan nelayan merungut hasil mereka terbuang. Rantaian bekalan makanan terganggu, teruk tanpa pelan pemulihan. Perniagaan kecil sederhana PKS yang menguasai 98% perniagaan negara tidak dirangsang. Hampir kebanyakan PKS ini tauke dan pekerjanya daripada orang Melayu Islam. Menteri Perikatan Nasional bila muncul di khalayak pun seperti pelawak. Ada yang sudah lari masuk gua menutup akaun Twitter dan ada yang berubah menjadi kartun, sindirnya. Kenyataan Faiz ini secara tidak langsung disahkan oleh Dr. Nordlin Khalid, pensyarah kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau berkata COVID-19 menyebabkan struktur ekonomi dunia mengalami keadaan kejutan dan ketidakpastian. Menurut beliau, tabung keuangan antarabangsa IMF mengisytiharkan ekonomi dunia memasuki fasa kemelesetan ekonomi disebabkan aktiviti ekonomi yang terganggu akibat wabak pandemik COVID-19. Kejutan negatif juga menimpa pasaran buruh. Daripada segi jumlah pekerjaan, Pertubuhan Buruh Antarabangsa atau ILO beramalkan sebanyak 25 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan di seluruh dunia. Beliau merujuk kepada laporan Bank Negara Malaysia ketika menyatakan pertumbuhan ekonomi dijangka berada sekitar negatif 2.0 hingga positif 0.5%. Dari segi jumlah guna tenaga pula, dianggarkan seramai 951,000 orang akan kehilangan pekerjaan, katanya. Sementara itu, kata Nordlin, Jabatan Tinjauan Malaysian Global Innovation and Creativity Centre atau MAGIC meramalkan sebanyak lebih kurang 40% syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS akan berhenti beroperasi. Maknanya, banyak syarikat yang akan lingkup kerana mereka terpaksa memberhentikan pengeluaran dan pekerja kerana tidak mampu menanggung kos. Pada 27 Mac 2020 lalu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin yang berjumlah 250 bilion ringgit yang dikatakan memberi manfaat kepada anda semua. Keseluruhan pemberian tunai yang keluarga Makcik Kiah akan dapat ialah sekurang-kurangnya RM4,200. Kata Muhyiddin, dengan semua kemudahan yang diumumkan, Makcik Kiah dan keluarganya akan mendapat penjimatan RM4,464. Tapi penjimatan sebenar hanyalah RM864. Pasal pinjaman kereta RM1,800, PTPTN RM1,200 dan kredit mikro RM600 yang jumlahnya RM3,600 akhirnya
kena bayar balik juga. Sebenarnya Makcik Kiah hanya jimat sewa rumah PPR sebanyak RM744 dan bil elektrik RM120 sebulan. Jadi yang Makcik Kiah jimat hanyalah RM864, bukan RM4,464. Tulis bekas Ketua Pengarang Kumpulan NSTP, Datuk A. Kadir Jasin. Antara penanda aras yang digunakan untuk menunjukkan prestasi kerajaan yang dahulu UMNO kutip untuk memperlekeh Kerajaan Pakatan Harapan kini menjadi mimpi ngeri bagi pimpinan Perikatan Nasional. Pada jam 9.02 pagi tadi, Indeks Utama FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI susut 9.56 mata atau 0.698% kepada 1,360.2 daripada 1,369.76 semasa ditutup pada Khamis. Untuk rekod pada 21 Februari ketika Kerajaan Pakatan Harapan masih berkuasa dan sedang berperang dengan COVID-19, Indeks Utama FTSE ditutup pada paras 1,531.2 iaitu perbezaan sebanyak 171 mata berbanding sekarang. Adakah Makcik Kiah akan terus berwirid biar papa asalkan Melayu? Sedarlah Makcik Kiah, anda akan terlalu sibuk mencari sesuap nasi pasca COVID-19 untuk bermain TikTok. Pilihan raya umum ke-15, pilihlah kerajaan yang berjuang untuk rakyat, bukan untuk menguasai GLC. Sepanjang minggu ini, ramai yang menyalahkan jemaah tabligh kononnya mereka lah punca gelombang kedua wabak COVID-19. Kemudian timbul pula amaran kemungkinan wujudnya gelombang ketiga yang mungkin datang dari mereka yang baru pulang berseronok di luar negara. Golongan yang disebut oleh seorang petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, yang bernama Salina Sulong, yang mengeluh kerana dikata nista ketika menjalankan tugasnya. Menceritakan pengalamannya mengambil swab dari hidung dan mulut beliau berasa ralat apabila menyaksikan ada manusia yang sangat sombong. Masa kami ambil sampel jemaah tabligh, rata-ratanya mudah bagi kerjasama. Datang awal kalau diminta datang untuk persampelan. Jarang yang buat masalah, jarang yang nak bergaduh dengan petugas. Tapi bila ada golongan yang baru turun dari kayangan ini, iaitu yang baru pulang dari luar negara, macam-macam kerenah terpaksa dihadapi. Tak nak dikuarantin, marah-marah, panggil staf kami dog, panggil staf kami pecacan najis. Memang sangat kurang ajar, ujarnya. Beliau berkata sebagai petugas kesihatan, mereka hanya bertindak mengikut arahan, iaitu membuat saringan simptom dan vital sign, membuat persampelan dan membuat rujukan ke hospital seandainya perlu. Katanya semua itu dilakukan hanya untuk memastikan rakyat Malaysia yang baru sampai dari luar negara ini selamat dan tidak menyebarkan pada orang lain. Kami tak kisah bekerja keras untuk menyekat penularan COVID-19 dan bukan kami minta dihampar kapet merah, tetapi betapa kami dihina hanya kerana kami cuba melakukan tugas kami. Sangat menyedihkan. Sampaikan ada petugas yang terpaksa berundur tak mampu bersuara, bimbang timbul kekasaran kerana dimaki sebegitu, keluhnya. Beliau menyarankan supaya tindakan lebih tegas dilakukan terhadap mereka yang enggan memberi kerjasama. Saya fikir kalau begini kelakuan orang yang dikuarantin, amat bagus sekiranya laporan polis dibuat atau Majlis Keselamatan Negara MKN mengeluarkan arahan kepada pihak yang dikuarantin sekiranya tak nak bagi kerjasama disumbat lock up sementara, tegasnya. Sebelum ini, media heboh mengenai siapa yang menanggung bayaran sebanyak RM150 setiap hari bagi mereka yang baru pulang dari luar negara yang ditempatkan di hotel-hotel termasuk 5 bintang. Memang kami kena kerja kuat sekarang. Pihak atasan duk fikir mana nak tempatkan mereka. Pihak staf bawahan yang bertugas siang dan malam nak buat saringan, bukan suka-suka. Tapi nampaknya ada orang turun kayangan ini sombongnya bukan main. Bagi dipijak-pijak maruah kami, petugas kesihatan, memang tak bersyukur, kata Salina. Jika demikian, kelakuan mereka memang wajar dikuarantin di dalam penjara sahaja. Kerajaan harus bersikap adil dalam menangani isu COVID-19 ini. Jangan sampai ada kuarantin 2 darjat. Dan kini wujud pula gerombolan kayangan yang berpotensi jadi gelombang ketiga. Semoga semua petugas Kementerian Kesihatan bertabah dalam menempuh tugas yang berisiko ini. Kami yang berkurung di rumah bukan di hotel tanpa bantuan RM150 sehari ini amat menghargai anda dan rakan seperjuangan anda di KKM. Di tengah-tengah rakyat sedang berhadapan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sangat menekan, mereka terkejut
apabila Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad mempromosikan pertandingan TikTok. Dalam satu ciapan di Twitter, Noraini mengajak peserta berkongsi video mengenai kreativiti masing-masing dengan beliau. Ada hadiah menarik menanti anda, tulisnya. Tindakan beliau itu menerima kecaman daripada pemimpin anak muda. Kelmarin Esko Armada Bersatu Abdul Hafiz Salehuddin dalam kenyataannya di Facebook berkata meminta para mahasiswa atau rakyat membuat video TikTok dengan janji hadiah kurang sesuai untuk Menteri Pengajian Tinggi yang mengetuai jentera akademik terhormat di Malaysia. Apatah lagi, tema kerajaan yang ingin dibanggakan itu adalah Melayu Islam. Sesuaikah semua itu? Soalnya, hari ini kecaman terhadap Menteri TikTok itu terus bertali arus. Mahasiswa Amanah Nasional berkata penganjuran aktiviti tersebut oleh menteri berkenaan menunjukkan beliau tidak menghormati intelek dan memperbudak-budakkan mahasiswa. Menurut pengerusi Mahasiswa Amanah Nasional Amin Mubarak, mahasiswa sepatutnya disulami dengan aktiviti yang membudayakan ilmu dan aktivisme seperti inisiatif membaca. Kementerian Pengajian Tinggi, kata Amin Mubarak, perlu mengambil peranan dalam menyelesaikan isu dasar mahasiswa dan universiti yang terkesan kerana wabak pandemik COVID-19. Saranan kami dari MA Nasional, KPT perlu menyediakan perancangan jangka masa panjang berkenaan hala tuju pembelajaran atas talian dari segi mekanisme, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau berkata masih terdapat kelumpungan dalam dasar yang belum dijelaskan oleh KPT seperti status pelajar yang mengambil latihan industri, masalah kesihatan mental mahasiswa yang semakin meruncing ketika wabak ini dan akses internet yang terbatas di kalangan mahasiswa yang kurang berkemampuan. Kegagalan Menteri KPT memberi aspirasi kepada mahasiswa jelas menunjukkan antara kelemahan terbesar dalam kerajaan Perikatan Nasional, tegas Amin Mubarak. Sementara itu, Ketua AMK Akmal Nasir juga membidas Noraini tidak sensitif dengan kesusahan yang sedang dihadapi oleh mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi IPT. Menurut Akmal, pihak menteri sepatutnya memberi perhatian kepada isu kebajikan mahasiswa yang terkesan daripada langkah PKP dan tidak sewenang-wenangnya melepaskan tanggungjawab tersebut kepada pihak IPT dan badan-badan bukan kerajaan NGO. Beliau berkata bantuan keuangan dan makanan perlu segera disalurkan kepada kumpulan mahasiswa, bukan sahaja yang terkandas di asrama tetapi juga di rumah-rumah sewa. Saya menggesa agar menteri mengambil peluang ini untuk menganjurkan kempen-kempen yang ada nilai tambah, pembinaan jati diri, diskusi dan sebagainya yang akan menyumbang kepada pembangunan mahasiswa negara. Ini seterusnya akan menggalakkan mahasiswa kita untuk melakukan perkara-perkara yang lebih bermanfaat sepanjang tempoh PKP ini, katanya. Beliau juga menyarankan agar KPT membentangkan langkah-langkah yang akan diambil bersama pihak-pihak universiti bagi menghadapi musim selepas PKP bagi memastikan perjalanan baki semester terurus dan teratur. Syabas anak muda, pemikiran mereka jauh lebih ke hadapan berbanding Menteri TikTok. Untuk rekod, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pada 27 Mac 2020 yang lalu telah mengeluarkan kenyataan mengharamkan TikTok. Pemain TikTok dilarang memuat naik video tarian TikTok maupun aksi mimik lip sync di media sosial. Larangan tersebut bertujuan menutup pintu kerosakan atau sa'az zara'i, selain boleh menimbulkan ancaman fitnah bagi sesiapa yang melihatnya, ujarnya. Seluruh dunia terkesan dengan serangan wabak COVID-19. Lain pula bagi Menteri-Menteri Perikatan Nasional. Mereka terkesan sehingga keluar idea-idea seperti kartun. Jangan pelekeh minda rakyat kerana rakyat memerhati. Sekian rentasan berita untuk minggu ini. Terus layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.